Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Muslimin, muslimat, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Saya akan berbicara berkaitan dengan generasi Iqra. Bila kita sebut generasi Iqra, dapat kita ketahui bahawa di antara kita sebutkan sebagai umur di antara 5 tahun hingga ke 22 tahun, ataupun kita namakan kumpulan Iqra. Ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan surah Al-Alaq, berkaitan dengan baca dah, yang di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Jadi betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita membaca. Kalau kita sebutkan di sini tajuk yang saya akan sebutkan, iaitu generasi Iqra umum, tapi saya nak fokuskan kepada Iqra, iaitu membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, ataupun membaca kitab-kitab ilmiah. Jadi kenapa timbulnya, kalau orang tanya kenapa timbulnya generasi Iqra, tak sebut pun generasi muzik, generasi sukan, ada perbezaannya. Kalau kita tengok generasi Iqra ni, dia ada proses untuk nak mendidik, macam saya sebut tadi, untuk nak mendidik anak-anak daripada umur 5 tahun sehingga umur 17 tahun, umur 12 tahun. Ini generasi ni dah. Sekiranya kita tidak membentuk generasi ni, insya-Allah 20 tahun akan datang, kita akan melihat anak-anak muda kita ada yang tidak boleh membaca Al-Quran, ada yang tidak boleh membaca Jawi dan sebagainya. Jadi kalau kita sebut, kalau di sekolah-sekolah kebanyakan kita dengar kelab. Sebab apa orang pergi kelab? Kelab sukan, kelab komputer dan sebagainya. Kelab ni orang yang berminat. Bila sebut kelab, orang cukup suka. Orang cukup suka dengan kelab. Kalau sebut generasi ni kita kena membentuk, kita kena mendidik mereka, kena pantau mereka. Sebab tu kalau kita tengok, ada sebab apa kita tengok dalam masyarakat sekarang ni orang disebutkan dengan kita nakkan generasi Iqra. Kalau kita tengok anak-anak muda, ada yang tak boleh baca Al-Quran, disebabkan generasi sekarang ni lah dipantau, kita melihat mereka ni ada yang tak boleh baca Al-Quran, ada yang sangat lemah dalam baca Al-Quran, ada yang merangkak-rangkak dalam baca Al-Quran. Dia apa sebab macam tu? Sebab kadang-kadang tu kita tengok ibu bapa sendiri yang tidak mengemberat. Ibu bapa sendiri pun tidak baca Al-Quran. Kalau kita faham dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Imam Bukhari yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita melihat, saya nak fokuskan di sini iaitu membaca Al-Quran. Kalaulah anak-anak kita ni daripada umur 5 tahun kita tidak didahkan dengan membaca Al-Quran, tidak didahkan dengan bacaan ilmiah, ataupun kita kata didahulukan dengan Iqra, kemudian barulah masuk kepada Al-Quran. Kalau kita tidak tekankan di situ, maka kita akan dapat melihat masyarakat kita tahun 2020, sekarang kita berada tahun 2030, kita akan tengok masyarakat kita ni ataupun anak-anak muda kita ni memang suka dengan benda yang laras saja, ataupun kita kata bila sebut saja Al-Quran tak mahu nak dengar dah. Seperti macam mana yang ada sekarang ni pun dah ada ramai yang ada setengah tu sampai suruh pusat-pusat tahfiz pun ditutup pada. Jadi itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah menekankan. Yang bermaksud dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani, didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Rasulullah SAW sebut, didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama mencintai Nabi SAW.
Yang kedua, mencintai ahlul bait, iaitu mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran, kerana orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singgahsana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan kalau kita tengok kerajaan negeri kita sendiri pun dulu pernah mengadakan program celik Al-Quran di bawah Esko Agama Datuk Malik Abdul Kasim. Jadi di sekolah-sekolah kebanyakan ada pelajar-pelajar daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Ada yang ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Ramai yang tak boleh baca Al-Quran. Jadi kalaulah generasi ini kita tidak membentuk, kita tak jaga generasi ini, tidak ada pemantauan dan sebagainya, insya-Allah kita akan melihat ke depan tahun 2030, 2035, 2040 masyarakat Islam kita hanya atas nama saja masyarakat Islam.